Sekarang kita pergi kepada topik yang ketiga, iaitu ternakan ikan bersama dengan tanaman padi. So, apa itu ternakan ikan bersama dengan tanaman padi? Ia adalah merupakan ternakan ikan bersama dengan tanaman padi, dan ia boleh dilakukan sama ada secara serentak ataupun secara berselang, iaitu ternakan ikan bersama tanaman padi sekaligus ataupun aktiviti dilakukan tanaman padi terlebih dahulu, selepas itu dilakukan pula ternakan ikan. Seperti yang saya telah nyatakan sebelum ini, iaitu sejarah ternakan ikan bersama tanaman padi ini telah lama sejarahnya. Ia telah dimulakan lebih kurang 2000 tahun yang lalu di negara China. Dan seperti yang saya katakan, aktiviti ini boleh dilakukan secara serentak ataupun concurrent, di mana aktiviti ternakan ikan dan aktiviti tanam padi dilakukan secara serentak. Yang kedua, sistem penggiliran ataupun alternate system, di mana aktiviti ternakan ikan dilakukan selepas selesai aktiviti tanaman padi. Untuk sistem concurrent ataupun aktiviti yang serentak, dia mempunyai beberapa limitasi ataupun had. Penggunaan racun serangga biasanya tidak boleh dilakukan, kerana jika digunakan racun serangga, ia boleh menyebabkan berlakunya keracunan kepada ikan yang diternak. Dan untuk aktiviti concurrent ini ataupun serentak ini, untuk mengekalkan paras air yang tinggi adalah agak susah. Kerana ia bergantung kepada ketinggian pokok padi dan juga saiz dan pembesaran ikan yang diternak. Dan juga kalau dilakukan serentak, ini juga mempunyai masalah, kerana ikan seperti grass carp, dia boleh memakan benih pokok padi. Ikan seperti common carp dan juga tilapia juga boleh merosakkan anak padi. Tapi untuk mengatasi masalah ini, kitalah perlu pandai untuk melakukan pengurusan yang bijak. Untuk sistem ternakan penggiliran ini ataupun alternate system, ikan dan
tanaman padi dilakukan secara berselang. Bendang padi akan ditukarkan kepada keadaan kolam selepas padi dituai. Dan untuk sistem ini, kedalaman paras air bolehlah dikekalkan di sepanjang aktiviti ternakan ikan tersebut. Dalam sistem ini, selepas 1 atau 2 minggu padi dituai, sawah akan disediakan untuk ternakan ikan. Dan biasanya kadar penebaran untuk aktiviti ini adalah lebih kurang 20,000 ekor untuk fingerling ikan, dan juga kemungkinan lebih kurang daripada itu bergantung kepada keadaan pengurusan dan saiz ikan yang hendak diternak. Dan untuk ternakan ini juga, bukan sahaja ikan boleh diternak, tapi juga udang juga boleh diternak menggantikan ikan. Siput juga boleh diternak menggantikan ikan. Clawfish juga boleh diternak sebagai mengganti ikan. Dan ia boleh diternak dalam aktiviti ini yang menghasilkan sebanyak lebih kurang 400 kilogram ikan untuk ikan ataupun udang, di samping kita boleh mendapat 5 tan per hektar untuk padi. Dan seperti yang saya katakan tadi, sistem ternakan ikan bersama aktiviti tanaman padi ini sangat popular kerana dia mempunyai banyak kebaikan-kebaikan. Di antaranya, dia boleh menjimatkan penggunaan tanah. Dia memerlukan hanya sedikit tenaga buruh sahaja, dan juga dapat menjimatkan kos buruh dari segi kos operasi dan kos buruh dari segi penggunaan makanan tambahan, kerana makanan iaitu sisa-sisa tumbuhan ataupun serangga yang sedia ada dalam kolam tersebut boleh dimakan oleh ikan yang diternak. So, aktiviti ini juga boleh mendapat pendapatan tambahan, dan ia juga boleh mendapat 2 hasil, iaitu hasil padi dan juga hasil ikan. Dan aktiviti ini boleh mendapat banyak keuntungan kerana dapat menghasilkan 2 produk pada satu aktiviti. Pada masa yang sama juga,